Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal berkait dengan Ultraman Noah. Aku sendiri sebenarnya on the way nak pergi kerja dah ni. Sebab tu aku pakai baju kemeja kerja ni kan. Dan first kali aku nak ucap selamat berpuasa kepada semua yang menonton video ni, dan kepada semua subscriber aku, dan kepada semua peminat-peminat Ultraman. Okay, aku rasa macam lama dah aku tak buat video. Lama adalah dekat seminggu juga aku tak buat video sebab agak kesibukan. Jadi aku nak guna sedikit masa yang aku ada ni sebelum aku pergi kerja untuk aku buat video berkaitan dengan Ultraman Noah. Okay, kenapa aku nak buat video berkaitan dengan Ultraman Noah ni? Sebabnya aku baru dapat tahu yang Ultraman Noah ni dah, orang kata apa, nama dia dah disebut-sebut sejak dari siri Ultraman pertama yang dah ditayangkan pada tahun 1966 lagi. Dan kebanyakan daripada kita ni kenal Ultraman Noah masa tahun 2005 tau, masa cerita Ultraman Nexus disiarkan. Kat situ baru kita kenal Ultraman Noah. Tapi Suburaya sebenarnya dah memperkenalkan nama Noah tu start daripada siri Ultraman yang pertama, dalam episod yang ke-7, okay, pada tahun 1966 dulu. So dalam episod ke-7 tu dia menceritakan tentang ada sebuah meteor yang dah terhempas kat bumi, dan meteor tu telah jatuh kat sebuah tempat kat Timur Tengah. Dan meteor tu, tempat yang dia jatuh tu dikatakan berdekatan dengan sebuah bandar yang bernama Bandar Baraji. Tapi Bandar Baraji ni dikatakan adalah bandar yang mitos. Maksudnya dia tak pernah ada dalam peta, dan para pengkaji mengatakan bahawa bandar tu hanyalah sebuah legenda ataupun mitos je lah. Okay? Tapi pihak SSSP Jepun telah diarahkan untuk membuat siasatan dekat tempat tersebut kat Timur Tengah tu yang dikatakan berhampiran dengan Bandar Baraji tu. Jadi semua geng SSSP Jepun ni pun fly lah ke Timur Tengah, ke arah menuju ke Bandar Baraji yang dikatakan mitos tu lah. So dalam squad SSSP Jepun ni termasuklah dengan human host Ultraman, iaitu Shin Hayata. Dan masa dia orang on the way nak pergi ke Bandar Baraji tu, dia orang kena serang dengan seekor raksasa. Masa tu dia orang tak tahu yang serang tu adalah raksasa, sebab masa tengah fly tu dia orang nampak ada sinaran yang muncul dari bawah, okay, ke langit. Dan sinaran tu dia ada kuasa elektromagnet dan menyebabkan kapal terbang yang dinaiki oleh skuad SSSP ni tak dapat dikawal, dan dia orang pun terhempas juga. Dan bila dia orang terhempas ni semua selamat, tak ada masalah pun. Dan kemudian dia orang pun keluar daripada kapal terbang, dan dia orang pun teruskan perjalanan nak pergi ke Bandar Baraji. Dan masa on the way nak pergi ke Bandar Baraji tu, dia orang terserempak dengan raksasa yang bernama Antla. Dan Antla ni raksasa yang bentuk macam semut Dan dia orang cuba untuk berlawan dengan raksasa Antla tu, tapi raksasa Antla tu dia ada kuasa elektromagnet dan menyebabkan dia boleh sedut senjata yang digunakan oleh skuad SSSP. Jadi skuad SSSP ni pun dia mengundurkan diri buat seketika sebab tahu tak boleh nak kalahkan Antla. Dan dia orang berjalan. Akhirnya dia orang sampai kat bandar yang dikatakan bandar mitos, bandar legenda tu, iaitu Bandar Baraji. Dia orang sampai kat Bandar Baraji tu. Dan bila dia orang sampai kat Bandar Baraji tu, dia orang jumpa dengan penduduk-penduduk Baraji. Dan penduduk-penduduk Baraji ni tak bercakap, dia orang bercakap menggunakan bahasa yang skuad SSSP Jepun ni tak faham. Dia orang tak faham langsung bahasa apa yang dia orang guna kan. Dan skuad SSSP Jepun ni ada bawa seorang pegawai daripada SSSP Paris. Dan lelaki, nama pegawai SSSP Paris ni ialah Jim. Dan Jim ni cuba communicate guna bahasa Hebrew dan juga bahasa Arab, tapi still penduduk-penduduk Baraji ni tak faham. Sehinggalah datanglah seorang perempuan dari istana Baraji. Kat Bandar Baraji tu ada istana. Perempuan tu menamakan diri dia sebagai Chatam. Dan masa Chatam tu datang kan, penduduk Baraji semua macam melutut tanda hormat kepada dia, seolah-olah macam Chatam ni adalah orang yang paling berkuasa dekat Bandar Baraji. Dan Chatam ni dia boleh communicate dengan semua skuad SSSP Jepun ni. Dan rupa-rupanya Chatam ni dia boleh baca fikiran orang dan menyebabkan dia boleh memahami bahasa Jepun
Dan Catam pun ceritalah apa sebenarnya yang berlaku kat Bandar Baraji ni. Dan dia kata Bandar Baraji ni asalnya meriah, ramai orang selalu datang, orang berdagang, berniaga kat situ. Sehinggalah Antla tu muncul dan menyebabkan ramai orang takut nak datang. Dan akhirnya Bandar Baraji ni dikira jadi macam bandar yang ditinggalkan lah. Dan yang tinggal dekat Bandar Baraji ni pun cuma orang-orang tua. Orang yang muda pun banyak dah lari keluar tinggalkan Bandar Baraji. Dan sebab itulah Bandar Baraji ni dikatakan sebagai bandar mitos lah, dan tak pernah ada dalam map. Sebab orang ingatkan dia sebab dah tak ada penduduk kat situ kan. Lepas tu skuad SSSP Jepun ni tanyalah, kalau dia orang pelik kenapa Antla yang berkeliaran berhampiran tak menyerang langsung Bandar Baraji ni. Dan kemudian Catam pun dia bawa lah semua skuad SSSP Jepun ni pergi ke istana dia, dan dia tunjukkanlah satu patung tu. Patung tu rupa dia sebiji macam Ultraman. Sebiji macam Ultraman, dan kat tangan dia ada pegang batu berwarna biru. Lepas tu Catam kata, inilah Noah. Dia kata, inilah Noah. Tapi patung tu tak ada rupa Noah pun, tak ada rupa macam Ultraman Noah yang kita kenal. Mungkin pada masa tu, ialah masa siri tu dicipta, dia orang belum ada idea lagi untuk hasilkan Ultraman Noah. Tapi nama Ultraman Noah telah digunakan pada patung yang berupa seakan-akan Ultraman tu. Kiranya macam mungkin itulah bentuk awal Ultraman Noah sebenarnya. Dan Catam kata satu ketika dahulu, lama beribu-ribu tahun dahulu, Noah dah datang ke bumi, dan dia telah berikan Blue Stone of Baraji, nama batu biru tu. Blue Stone of Baraji ni dekat penduduk Baraji. Dia kata batu ni akan menyelamatkan penduduk Baraji lah. Dan disebabkan itulah Antla tak pernah masuk ke kawasan Baraji. Sekali tiba-tiba pada hari tu, pada hari skuad SSSP tu datang, Antla masuk juga dalam Bandar Baraji tu. Dan benda tu menyebabkan diorang semua takut penduduk Baraji semua takut Tapi muncullah ada siapa? Ada Shin Hayatan. Shin Hayatan lah bertukar jadi Ultraman. Tapi malangnya Ultraman pun tak berjaya nak mengalahkan Antla, sebab Antla tu macam kuat gila. Lepas tu Catam dia masuk balik dalam istana, dia ambil Blue Stone of Baraji, dia bagi dekat Kapten SSSP pada waktu tu, Kapten Muramatsu ke apa entah nama dia. Dia suruh Kapten Muramatsu baling batu tu dekat Antla. Sebab Catam kata dia kata Noah kata batu ni boleh selamatkan penduduk Baraji. So Kapten Muramatsu ambil Blue Stone of Baraji ni, dia pun baling lah dekat Antla. Baling kat Antla, kena kat kepala Antla, terus mati lah. Punyalah Ultraman lawan macam-macam style. Kita cekik sana, tercekik sini, baling batu je. Kalah terus Antla. Dan disebabkan batu yang diberikan oleh Ultraman Noah tu, maka selamatlah penduduk Baraji, selamatlah semua skuad SSSP. Dan lepas tu skuad SSSP pun balik ke Jepun, dan penduduk-penduduk Baraji masih kekal tinggal dekat situ. So Blue Stone of Baraji yang ada dekat Bandar Baraji, so dikatakan batu yang diberikan sendiri oleh Ultraman Noah. Kiranya Noah ni dah pernah datang ke bumi sebelum dia muncul dalam siri Ultraman Nexus. Dia dah muncul beribu ke ribu tahun tak tahu kan. Tapi dia dah pernah muncul, dan dia datang ke bumi dan dia selamatkan penduduk Baraji. Dan Blue Stone of Baraji ni juga dia ada tak muncul dalam siri-siri Ultraman yang lain, tapi tak dikenali sebagai Blue Stone of Baraji. Ada yang kata Blue Stone of Baraji ni pernah muncul dalam bukan mini series yang ada mini series Ultraman Zero, di mana yang Ran yang jadi karakter ni, pelakon yang jadi karakter Profesor Asakage dalam Ultraman Deca kan. Ran, lepas tu yang budak yang bila dia besar dia jadi watak Ultraman Jit tu, pun entah nama budak tu, Riku ke? Riku kot kan, Riku. Dia ni dalam movie yang dia berlakon tu kan, dia ada pergi kat satu tempat yang bernama Baraji, yang dia jumpa
apa ni, patung Ultraman Noah. Lepas tu ada Ultimate Aegis kan. Ultimate Aegis tu dikatakan rupa lain bagi Bluestone of Baraji. Kiranya Noah ni dia ada juga yang cakap Noah ni dia memang boleh travel merentas mana-mana universe. So dia boleh masuk universe Showa. Universe Showa ni universe yang geng-geng Six Ultra Brothers tu. Lepas tu dia boleh masuk universe orang lain, contohnya dia boleh masuk universe Ultraman Zero. Dia boleh memang merentas mana-mana universe lah yang aku tahu pasal Noah ni. Tapi cuma itulah nak bagi tahu, yang paling penting nak bagi tahu dalam video ni ialah Ultraman Noah ni dia dah pernah datang dah pun kat bumi sebelum kita kenal Ultraman Nexus, siri Ultraman Nexus. Okay, Subu Raya ni dia dah, rupanya dia dah bagi hint awal yang Ultraman Noah akan dimunculkan secara real pada siri Ultraman Nexus. Tapi kita dah boleh tengok dia dulu, kita dah boleh tengok nama dia disebut-sebut, bantuan dia diberikan start daripada episod ke-7 siri Ultraman yang pertama yang dah ditayangkan pada tahun 1966. So itu je benda yang aku nak bagi tahu bagi siapa-siapa yang tak tahulah, yang rupa-rupanya Ultraman Noah ni dah lama dah orang sebut, dah lama dah orang munculkan nama dia, dah lama dah orang sebut nama dia. Itu je lah kisah tentang berkaitan dengan Ultraman Noah.